أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, para ahli jawatan kuasa Masjid Setia Alam, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan belas ihsan, kasih dan sayangnya sentiasa mengurniakan kita kekuatan untuk kita istiqamah di atas agama Islam yang mulia ini. Dan mudah-mudahan bila kita mati nanti, mati kita di atas jalan Islam ini, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali pengajian tafsir Al-Quran kita pada malam ini, dan kita menggunakan kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, yakni tafsir Al-Quran Hidayatul Insan. Dan kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan surah Abasa. Abasa itu bermaksud bermuka masam. Surah yang ke-80 mengandungi 42 ayat dan termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini kita sambung pada ayat yang ke-24 hingga 32. Dan kalau kita nak hafal surah Abasa ni, kita boleh hafal ikut bahagian. Jadi ini bahagian yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-32. Ia akan habis satu cerita lah, akan habis satu kisah. Di bawah tajuk besarnya, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Jadi pada ayat yang ke-24 hingga ke-32 ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti-bukti dan burhan, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Saya bacakan sepintas lalu bagi ayat yang ke-24 hingga ke-32, dan marilah bersama-sama para muslimin dan muslimat mengikutinya dengan sebaik mungkin. InsyaAllah saya baca dulu, barulah tuan-tuan ikut selepas bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Kata Nabi SAW selepas kita membaca ayat Al-Quran, kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita berdoalah dengan apa-apa doa, maka Nabi kata doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan membaca tasbih kafarah ataupun kafaratul majlis setiap kali selesai daripada membaca Al-Quran ataupun ketika kita menghentikan bacaan Al-Quran lah. Itu bukan tanda ceramah dah habis, belum habis lagi kuliah maghrib ni. Kan tuan-tuan ingat, oh habis dah kuliah maghrib, belum kan. Itu setiap kali kita berhenti membaca Al-Quran, maksudnya kita tak nak baca dah, kita baca kafaratul majlis dan kita bacalah apa-apa doa, mohonlah apa-apa, maka Nabi kata doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu adalah waktu mustajab doa. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Saya teruskan dengan penerangan bagi ayatnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih, yang bermaksud maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Allah Subhanahu wa taala suruh kita melihat, memperhatikan tentang makanan yang ada di hadapan kita ataupun yang kita makan ataupun yang kita cari. Dan Allah suruh perhatikan. Kerana selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan manusia agar memperhatikan dan memikirkan makanannya dan bagaimana makanan itu sampai kepadanya setelah melalui banyak tahapan kerana kemudahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beras yang sampai kepada kita, kita perhatikan. Kan ada petani yang menanamnya, kemudian dituai, kemudian kalau dulu dijemur kan, ditumbuk, dianginkan untuk keluarkan beras daripada padi itu. Kalau sekarang ni dihantar ke kilang, bayangkan betapa ramai manusia yang terlibat
di dalam mengeluarkan produk makanan tersebut. Kalau daripada segi tepung nak sampai kepada kita, cuma sekarang ni ada tepung yang telah di bleach kan, tepung yang sudah di bleach. Di bleach tu maksudnya kita katakan diletakkan bahan kimia untuk memutihkan produk tepung tu. Sama lah macam gula pasir biasa tu kan. Banyak produk-produk makanan yang sebenarnya sangat tidak baik untuk kesihatan, terutama untuk mereka yang memang sakit. Itu hakikat lah, tak boleh nak kata apalah. Muslimin muslimat rahimakumullah, urbanisasi, kemajuan kadang-kadang menghilangkan peri kemanusiaan manusia di dalam menyediakan dan mengeluarkan produk-produk makanan kan. Kalau dulu bihun cak masjid pun buat di tepi kandang khizir kalau dulu kan. Sekarang ni saya tak pastilah bihun cak masjid. Itulah, kita sebenarnya orang Islam ni, kita punya buying power, kekuatan sebagai pembeli itu sangat tinggi. Tapi kadang-kadang itulah kita tak bersatu untuk memastikan kita dapat produk makanan yang benar-benar halal dan bersih untuk kegunaan kita kan. Kita bahkan kebanyakan pengeluar adalah datang daripada orang-orang yang kafir. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi selagi mampu, selagi boleh, kita bersama-samalah membeli barangan keluaran produk orang-orang Islam. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menidakkan ataupun menolak muamalah bersama-sama dengan orang kafir, jangan salah faham kan. Kita tidak pernah, Nabi pun tak pernah tidak berurusan perniagaan. Nabi pernah berurusan perniagaan dengan orang Yahudi dan sebagainya. Tak salah pun kan. Cuma kita katakan kalau boleh kita utamakan yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam. Mudah-mudahanlah kalau ada lah kan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memperhatikan makanan sehinggalah sampai kepada kita dan memperhatikan apa yang kita makan. Adakah ia datang daripada sumber yang halal? Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah ia datang daripada sumber yang haram. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, engkau cukupkanlah kami dengan perkara-perkara yang halal, jangan dengan perkara-perkara yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, engkau kayakanlah kami dengan kelebihan-kelebihan daripadamu mengikut sesiapa yang engkau kehendaki. Itu di antara doa yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacanya. Dan doa itu adalah doa yang berkenaan dengan penghapusan hutang. Jadi sesiapa yang banyak hutang, maka perbanyakkanlah berdoa dengan doa Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Itu di antara doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung firman Allah lagi dengan ayat yang ke-25, Anna sababnal ma'a sabba. Yang bermaksud maka kamilah, ayat yang ke-25, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah daripada langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita hujan. Bila hujan turun, saya tak pasti petang tadi setiap alam ni hujan tidak kan? Tadi sempat sekejap dalam pukul, saya ingat dalam pukul 3 di sebelah seksyen 30 kawasan saya sana hujan sekejap hujan kan? Sekejap sangat, tapi agak lebat juga, tapi sekejap sungguh hujan. Jadi bila turunnya hujan, kita disunahkan, diajar oleh Nabi untuk membaca doa turunnya hujan. Dan doa yang paling ringkas dibaca ialah Allahumma sayyiban nafi'ah. Pendek je kan? Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma
sayyiban nafi'ah. Ya Allah, Engkau turunkanlah kepada kami hujan yang membawa manfaat daripadamu. Itu di antara doa yang kita baca ketika turunnya hujan. Jadi siapakah yang telah mencurahkan air yang banyak daripada langit sana? Maka yang mencurahkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha mengetahui berapa titisan hujan yang turun, kan, berapa yang naik, berapa banyak yang turun, berapa banyak yang naik membentuk awan dan sebagainya. Semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan sekadar nak cerita kepada kita siapa yang turunkan hujan tu, tetapi Allah nak kita faham. Tidakkah kamu lihat bagaimana kehebatan Allah? Kita belajar sains, kan, kita belajar sains, baru kita nampak bagaimana air yang ada di lautan, di sungai, air-air di kolam takungan, kan, naik ketika terkena panas matahari, ia pun terpeluap naik ke udara, kemudian membentuk awan, kan. Lama-lama awan tu makin berat, makin banyak, makin berat. Bukan semua awan tu kapal terbang boleh langgar, betul tak? Kan, bukan semua awan tu kapal terbang boleh langgar. Ada awan yang kapal terbang boleh lalu, ada awan yang kapal terbang tak boleh lalu. Kalau lalu tak ada teruslah kapal terbang tu. Tengok, akhirnya berat, kita nampak gelap. Atas Masjid Setia Alam ni gelapnya, dengan angin kuat, gaya nak hujan sangat, tak jadi turun di Shah Alam sana, tak jadi turun kawasan sini. Kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Dan itu nak menunjukkan betapa Allah itu maha agung. Nah, bila lama berlaku kemarau, hujan tak turun, manusia pun membuat rekaan, mencipta benih awan, kan, pembenihan awan. Terpaksa terbang ke udara sana, kemudian tembak dengan kimia untuk pembenihan awan, nak mencipta awan supaya turunnya hujan. Penting hujan ni, kan, penting hujannya. Kalau kita orang Melayu dulu, hujan malam Jumaat memang dia tadah, kan, dia tak akan tadah air hujan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dalam riwayat menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila turunnya hujan, baginda akan sengaja berada di kawasan lapang, kawasan yang hujan turun tu, sehinggalah dada baginda dibasahi oleh hujan. Kita ikutlah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Tapi kalau di Shah Alam ni, tunggu, yang lepas kita dah bincang Shah Alam ni, Kelang ni kena tunggu dululah. Jangan yang mula-mula turun tu pergi tadah terus. Memang cari pasal lah, kan. Tunggu sekejap, dalam 10 minit 15 minit hujan turun, baru kita keluar rumah tu, pastikan hujan itu mengenai badan kita sebagaimana yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, dia kata niatkanlah sebagai penawar. Niatkanlah sebagai penawar. Mudah-mudahan, kerana hujan ini adalah sesuatu yang telah lama merupakan qada dan qadar yang telah lama, tetapi baru turun. Kan, hujan ni adalah qada dan qadar yang Allah dah tetapkan dulu lagi, tetapi turunnya baru. Maksudnya hari dia turun lah, dia baru turun hujan tu, tapi ia merupakan qada dan qadar yang Allah dah tetapkan dulu lagi. Cuma hujan tu baru saja turun. Maka boleh kita mengikuti perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, itu berkenaan dengan hujan. Kemudian pada ayat yang ke-26, jadi yang tadi, yang pertama Allah suruh kita memperhatikan makanan kita, yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita memperhatikan air yang mencurah turun daripada langit, yakni hujan. Kemudian pada ayat yang ke-26, summa syaqaqnal arda syaqqa, yang bermaksud kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Apa maksud belah bumi dengan sebaik-baiknya? Ia ada jawapan pada ayat yang ke-27, iaitu
فأنبتنا فيها حبا. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Kita tengok, bila biji-bijian tumbuh, tanah itu akan terbelah, kan? Akan terbelah. Tanah tu jadi subur. Bila turunnya hujan, tanah tu akan jadi subur. Mungkin muslimin muslimat biasa mendengar hadis yang Nabi SAW itu, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, saya letakkan maksudnya terus, iaitu di antara hati jiwa manusia itu adalah seperti bumi. Jiwa manusia itu seperti bumi. Allah buat, Nabi SAW buat perbandingan bahawa jiwa manusia ataupun hati kita itu umpama seperti tanah di permukaan bumi. Maka kamu tengok tanah di permukaan bumi itu ketika hujan turun, ada yang bila hujan turun, ia pun menyerap air hujan itu sehingga tanahnya jadi subur. Maksudnya apa? Apabila hati manusia itu ia mendengar kalam Allah Al-Quran, hatinya menjadi subur. Lalu daripada kesuburan jiwanya itu ataupun daripada kesuburan tanah itu, tumbuhnya pohon-pohon yang menghijau, yang memberi manfaat kepada manusia dan juga haiwan. Begitu juga hati manusia. Ketika turunnya Al-Quran, ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, ketika dia mendengar kata-kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada golongan manusia yang dia dapat kesuburan daripada kata-kata dan kalam Allah sehingga menumbuhkan bibit-bibit keimanan dalam jiwa dia, perasaan keimanan, perasaan untuk beribadah dan perasaan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan agama. Itu Nabi sebut dalam hadis tu. Kemudian golongan yang kedua, seperti apabila tanah itu ditimpa hujan, ia hanya menakung air sahaja, tidak menumbuhkan sebarang tumbuh-tumbuhan, tetapi haiwan dan manusia dapat mengambil faedah daripada takungan tersebut. Ia juga diumpamakan seperti manusia yang dia mendengar Al-Quran dan ataupun dia mendengar kata-kata Nabi SAW, hadis Nabi, dia tak dapat manfaat, tapi dia pandai nasihat orang lain. Kan? Ada nasihat orang lain suruh solat, dia solat, sampai sekarang tak solat-solat lagi. Ada golongan manusia yang begitu. Maksudnya tanah bumi yang hanya menakung air tetapi tidak dapat menumbuhkan sebarang tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tanah itu tidak bermanfaat pada dirinya tetapi bermanfaat untuk orang lain. Dan golongan manusia yang ketiga, umpama tanah yang tandus, padang pasir, gurun Sahara, hujan turun pun tak ada apa-apa manfaat, tetaplah tandus macam tu. Begitu juga hati manusia. Ada golongan manusia yang apabila dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tidak memberikan manfaat pada diri dia, bahkan tidak juga memberikan manfaat pada orang lain. Kan? Itu kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat jiwa manusia yang Nabi umpamakan seperti tanah di permukaan bumi ini. Jadi itu yang kita kena fikirkan, yakni apabila hujan itu turun, Allah Subhanahu wa taala belah bumi, maksudnya dengan tumbuhnya pohon-pohon yang menghijau, yang mana dengan pohon-pohon itu yang kita bercucuk tanam, yang binatang-binatang bawa biji benih tu pergi merata-rata, kemudian tumbuh pokok, akhirnya kita dapat minum air kelapa muda, kita dapat makan durian Belanda, kita dapat makan durian Musangking. Itulah kan Allah suruh kita tengok semua tu. Jangan kamu butakan mata kamu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pokok yang boleh tumbuh di negara kita, ada pokok yang tak boleh tumbuh di negara orang, betul? Pokok kelapa mana boleh tumbuh di Mesir, tak boleh tumbuh pokok kelapa di Mesir. Tak ada di sana tu kelapa pandan ke kelapa matak ke, tak ada. Kelebihan yang Allah bagi pada sesebuah tempat. Tak ada pula kurma tumbuh di negara kita, walaupun ada pokok macam pokok kurma, pokok kelapa sawit, tapi bukan pokok kurma. Ini muslimin muslimat rahimakumullah, masing-masing ada kelebihan. Allah suruh kita berfikir, Allah suruh kita berfikir.
Namun saya ingatkan, bukan hanya kurma itu makanan sunnah, bukan hanya tin itu makanan sunnah, bukan hanya zaitun itu makanan sunnah. Semua makanan-makanan yang baik adalah makanan sunnah. Yang asalkan baik makanan tu sunnah lah. Sebab sekarang ni orang macam-macam nak meniaga, nak melarikan produk ni, betul tak? Dia kata saya jual jus sunnah. Ingat tak itu hari ada satu jus sunnah, memang dia tulis jus sunnah, buah tin, jus sunnah, buah tin, kemudian memang dia tulis betul jus sunnah. Saya ingat sempat beberapa bulan diedarkan di kalangan masyarakat Malaysia ni. Rupa-rupanya Cahaya Nun Alif, suami isteri, dia buat di rumah dia di Melaka. Tuan-tuan bayangkan, dia campur entah apa bahan dia campur, kemudian dia buat packaging tu, dia tulis jus sunnah. Tuan-tuan bayangkan, rupa-rupanya dia buat kat rumah dia, Cahaya Ci Nun Alif Na. Tuan-tuan boleh baca Jawi tak? Boleh kan? Itu bayangkan. Alhamdulillah terbongkar. Kalau tak terbongkar, sampai sekarang duk beli jus sunnah. Sampai orang kafir pun tahu, orang Islam ni kalau letak je nama sunnah, dia akan beli. Tak letak apa balik sunnah, mesti laku punya. Letaklah apa ni, rotinan sunnah, mesti laku punya. Letak jus sunnah laku, makanan sunnah laku. Sedangkan makanan sunnah adalah bermaksud segala makanan-makanan yang baik itu sunnah. Kan, mana-mana yang halal dan baik itu adalah sunnah. Bukan sekadar tuan-tuan, kalau tuan-tuan mentek darah, buah kurma 3 kilo sehari pun kencing manis juga jadinya. Tak ada jadi ubat. Betul tak? Tuan-tuan makan kurma ajwah, kan kurma Nabi kan, kurma ajwah, tapi makannya sampai 3 kilo sehari, tak ada jadi ubat, jadi penyakit. Yang sebab Nabi tak makan macam kita makan. Nabi makan sebiji, 2 biji, betul tak? Nabi makan. Kita air nabis. Bila bulan Ramadan kita dimasyhurkan dengan air nabis. Air nabis ni maksudnya air kurma yang diperam, yang dicampurkan dengan air, disimpan semalaman. Memanglah Nabi minum air nabis tu, tapi Nabi minum air nabis tu je lah. Kita minum air nabis tu, lepas habis air nabis tu kurma ayam pula kan, lepas tu kari kambing pula, lepas kari kambing nasi biryani pula, lepas tu siakap 3 rasa pula. Atau tak ada datang sunnahnya kalau macam tu. Sunnah ni maksudnya kita makan mengikut kadar keperluan, jangan melampaui batas. Kalau muslimin muslimat togok 1 hari 1 liter habbatus sauda, dia tak jadi ubat, yang jadi penyakit. Betul tak? Itu hakikat. Memanglah minyak zaitun itu penawar, tapi kalau dah kau punya makan minyak zaitun, tu dah macam makan nasi, dia tak ada jadi ubat. Jadi setiap sesuatu mesti bersederhana. Itu di antara hikmah Allah menurunkan makanan-makanan yang baik untuk kita. Selagi mana makanan tu baik, sunnah. Durian Belanda tu sunnah tak? Sunnah lah kan, durian Belanda tu sunnah lah. Sebab ia makanan yang baik, ia makanan yang berkhasiat. Walaupun di tanah Arab tak ada durian Belanda, tapi kadang-kadang penjual produk ni, apa saja yang tak ada Nabi makan, semua tak sunnah. Yang Nabi makan je sunnah. Lepas tu dia keluar produk campur macam-macam. Betul tak? Muslimin muslimat rahimakumullah. Dakwaan-dakwaan ni kita bukannya nak menutup periuk nasi ataupun nak menutup perniagaan orang, tetapi jangan kau melampaui batas di dalam berniaga sehingga menjadi penunggang kepada agama. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dulu tuan-tuan ingat tak, khal, cuka kurma kan, ada syarikat sampai keluarkan cuka kurma. Hari-hari ada orang dia beli, hari-hari dia makan cuka kurma. Tuan-tuan bayangkan, hari-hari ditarahnya, ditaramnya, ikut bahasa orang muda-muda kan, bahasa muda ke bahasa orang tua tu, ditaramnya cuka kurma tu hari-hari. Dia kata ni sunnah, ni makanan sunnah. Kita tanya, tang mana yang sunnah tu? Kan Nabi makan cuka kurma. Memang Nabi makan cuka kurma, tapi Nabi tak makanlah macam kau makan hari-hari.
Ya, Nabi kan dalam peristiwa cuka kurma tu, khal tu, macam mana peristiwanya? Satu hari Nabi sedang makan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sedang makan. Nabi makan roti. Kita kena ingat, pada zaman tersebut makanan susah dapat, dan kita tahu betapa susahnya baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan makanan. Betul tak? Jadi Aisyah, Nabi tanya Aisyah, ada makanan tak? Aisyah kata ada roti. Jadi nak makan roti saja. Tuan-tuan faham-faham lah, nak makan roti saja. Dia bukan macam roti gardenia kita tu boleh dimakan begitu sahaja. Roti gardenia tu tuan-tuan beli kan, ya apa ni, you can eat with its own, apa benda tu kan, boleh dimakan begitu sahaja. Ya, roti biasa, roti tuan-tuan, roti kadang kita tahu mutu roti kadang-kadang yang Nabi makan ini adalah mutu roti yang biasa-biasa, bukan kayangan punya roti kan, makan. Nabi kata tak ada ke selain roti ni? Aisyah kata ada khal, ada cuka kurma. Kita kena ingat perangai Nabi bila isteri baginda sallallahu alaihi wasallam menghidangkan makanan, Nabi tidak akan menunjukkan sikap tidak suka pada makanan tu. Nabi akan tunjukkan sikap, inilah makanan yang paling sedap yang isteri aku bagi. Kan ibu-ibu belakang sana balik, kalau bagi kat suami, yang ada makanan apa? Ada nasi putih. Apa lagi ada? Ada cuka ni campur dengan belacan sikit, sedap juga abang. Mau kena katak tu nanti. Betul tak? Tak sabar kan? Tapi Nabi tak, Nabi sabar. Nabi sentiasa menunjukkan wajah manis, walaupun yang ada pada waktu itu hanya cuka. Nabi kata tak apa, ambillah cuka kurma tu. Nabi pun makan dengan roti tadi. Nabi kata cuka kurma makanan yang baik, cuka kurma makanan yang baik. Bukan Nabi suruh kita hentam cuka kurma tu hari-hari sebab nak kurus. Tak begitu. Ni muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi dapat ke tukang jual ubat, dia kata ni cuka kurma ni makanan sunnah. Setiap hari minum 2 sudu besar, lepas tu gastri. Bahaya benda tu. Nabi makan pada waktu itu. Nabi tak ada pergi hari-hari makan cuka kurma tu, tidak. Jadi kadang-kadang orang berniaga ni lebih sudu daripada kuah. Macam orang berniaga habbatus sauda lah. Dia kata, tuan-tuan, produk habbatus sauda kita ni, Nabi dah kata hendaklah kamu sentiasa makan habbatus sauda, fa innahu shifaa'un min kulli da'. Kerana habbatus sauda itu ubat bagi setiap penyakit. Muslimin muslimat rahimakumullah, orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu maksud Nabi kalau serasi sembuh. Kau makan habbatus sauda tu kalau serasi sembuh kan. Kemudian makan habbatus sauda pula tak adalah kena makan sampai berpeket-peket sehari kena makan. Minyak dia ditogok sampai 4-5 sudu satu hari nak makan habbatus sauda. Tapi bagi penjual, dia kata inilah ubat yang paling hebat ni, tak ada ubat yang lebih hebat daripada habbatus sauda ni. Ubat doktor pun kalah, makanlah habbatus sauda. Dakwaan yang melampau dan mengarut serta melangkaui batas. Bukan begitu. Memanglah habbatus sauda tu merupakan penawar, tapi maksud Nabi syifaun min kulli da'in, ubat bagi setiap penyakit. Maksudnya serasi sembuh. Sebab tu orang yang sakit jantung yang sama, ada yang makan sembuh, ada yang makan tak sembuh, jadi penyakit lain pula. Betul tak? Kita sampai ke anak kita kembung perut, kita pergi sapu dengan minyak habbatus sauda. Minyak habbatus sauda tu panas, mengamuklah budak tu kan. Minyak habbatus sauda panas kan tuan-tuan kan. Minyak habbatus sauda pula kalau orang jenis panas baran, jangan minum banyak-banyak, nanti dia sakit kepala. Ataupun mereka yang berbadan panas, dia tak boleh minum habbatus sauda banyak-banyak, nanti dia jadi sakit kepala. Jenis-jenis yang badan panas, dia boleh minum habbatus sauda tu, tapi dia kena kurangkan dos. Mungkin dia ambil 2-3 biji habbatus sauda tu saja untuk dimakan. Dia tak boleh ambil minyak makan 1 sudu besar, tak boleh. Dia menyebabkan sakit kepala. Ini muslimin muslimat rahimakumullah. Dia tetaplah penawar, tetapi mesti ada kawalan, mesti ada cara
Bukannya main hentam kromo saja macam peniaga tu kata. Ini masa sarapan pagi kopi habbatus sauda. Tadi sebelum gosok gigi dah ambil dah minyak sesudu. Kemudian nanti tengah hari habbatus sauda, pil habbatus sauda. Nak bawa ke petang tu tadi kopi habbatus sauda lagi. Lepas tu duk bising penyakit tak baik-baik. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Jadi yang Nabi cakap tak seperti mana yang kita faham, terutama bagi mereka yang tak peduli. Dia kira meniaga, yang penting barang dia orang beli, barang dia terjual. Macam minyak zaitun lah. Minyak zaitun ni untuk jantung, minyak zaitun ni untuk diet, kau makan minyak zaitun ni kalau gemuk boleh jadi kurus, macam-macam. Dakwaan jangan melampau cukup sekadar kita kata minyak zaitun ni ada khasiat. Kerana produk minyak zaitun tu kita tengok harganya pun ya Allah beratus-ratus kan. Ada yang satu botol kecil harga 600, 700, 800. Minum tak baik-baik penyakit. Datang penyakit lain pula. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang dakwaan itu melampaui batas. Macam madu lah. Memang madu tu baik. Madu tu elok, terutama madu asli lah. Madu asli tu elok. Tapi kalau tuan-tuan muslimin muslimat makan madu asli yang daripada Yaman tu, yang pekat tu, pergi minum, buat macam minum madu kita di negara kita ni, tak sesuai kan? Masing-masing negara ada madunya, betul tak? Malaysia ada madu, betul. Yaman ada madu, betul. Mesir ada madu. Sebenarnya kadang-kadang madu itu sesuai dengan penduduk yang hidup dalam cuaca tersebut. Kena faham tu. Ia sesuai dengan penduduk yang hidup dalam cuaca tersebut, maka Allah lahirkan lebah-lebah yang sesuai dengan madu-madu yang sesuai pula dengan masyarakat di sesuatu tempat tu. Kadang-kadang tuan-tuan beli madu Yaman harga beribu-ribu, sedangkan itu satu pembaziran. Beli yang madu kita dah lah, yang penting asli lah. Jangan duk belilah kuih madu tu, itu bukan madu. Madu sarang tu bukan madu tu, kuih madu tu. Itu bukan kuih madu, kuih gula. Kuih gula ada pula boleh jual sarang sampai macam tu sekali, bersarang-sarang, siap bubuh dalam air minum lagi, betul tak? Muslimin muslimat rahimakumullah, tu semua penipuan yang berlaku dalam masyarakat kita atas nama gelaran makanan sunnah. Jadi kena hati-hati. Kena hati-hati. Baik. Paling teruk sekali bila ada orang kata buat dakwaan, barang siapa yang minum kopi selagi mana mulutnya berbau kopi, maka dia tidak akan dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu lagi karut. Ada juga orang percaya tuan-tuan. Dia kata kopi ni adalah penghapus kepada segala dosa. Minum kopi, dosa terhapus. Dah kau nak minumlah kopi, kau jangan buat dakwaan mengarut. Patutlah orang kita suka sangat dengan Starbucks tu kan. Kan, kena percaya hak tu. Patut aku semangat sangat minum Starbucks tiap-tiap malam. Rupanya kopi ni penghapus kepada dosa. Dia buat dakwaan tuan-tuan, selagi mana mulut itu berbau kopi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Baik, mandi terus kan, datang sini mandi terus dengan kopi. Orang tanya lain macam bau ni. Ada orang kata kopi penghapus dosa, minum, aku mandi terus tak melekat dosa kan. Ya Allah tuan, saya pun tak faham lah. Kadang-kadang orang ceramah di masjid macam itu, boleh ceramah pula tak tahulah kan. Kadang-kadang perlu ada SOP juga ceramah ni, jangan duk mengarut melalut macam tu sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membelah bumi dan menumbuhkan daripada bumi itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian wa'inaban wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Inab, Allah menumbuhkan anggur dan sayur-sayuran. Anggur kan, bila sebut anggur yang tidak ada bahan kimia. Kalau kebanyakan anggur yang datang ke negara kita ni memang telah disiram ke direndam dengan bahan kimia, saya pun tak pastilah kan. Jadi kena hati-hati, betul tak tuan-tuan? Kalau makan buah mata kucing yang beli di tepi-tepi jalan tu, tuan-tuan kena basuh dulu. Kena basuh dulu. Sebab itu tuan-tuan tengok buah mata kucing tu kalau duduk di tepi jalan tu kena panas, tapi tahan lama pula dia, betul tak? Tak cepat pecah. Tapi bila kita basuh, kita simpan satu malam pun dia dah mula nak pecah.
Jadi jangan terus makan tuan-tuan Yang buah mata kucing tu basuh dulu, sebab dia punya pada kulit itu saya pun tak tahulah apa benda kan, serat-serat dia tu yang batuk tak baik-baik. Jadi kena hati-hatilah dengan makanan-makanan kita. Dan sayur-sayuran, Allah menyebut sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, dan buah zaitun dan pohon kurma. Disebutkan secara lebih khusus nama-nama tanaman itu kerana banyak faedah dan manfaatnya. Betul, bila Al-Quran sebut, tapi sesuailah, kena ingat Allah sebut tu sesuatu yang memang mudah didapati di tanah Arab. Mudah didapati di tanah Arab. Jadi sesuai, kerana Al-Quran itu turun kepada bangsa Arab, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut, dan memang pada buah-buahan ataupun zaitun, pokok kurma itu memiliki khasiat yang sangat besar lah, memiliki khasiat yang sangat besar. Pagi-pagi kalau boleh sarapan pagi kita dengan sebiji buah kurma, kan? Kalau tuan-tuan rasa pedih perut, ada orang bila dia makan buah kurma dia akan rasa pedih je perut tu. Tak apa, teruskan tiap-tiap pagi makan. Pedih itu mungkin kerana gastrik dan sebagainya lah, jadi teruskan makanlah kan. Tapi jangan makan banyak-banyak, sebiji, 2 biji, 3 biji dah Ini air nabis pun minum. Lepas tu buat siap beli susu kurma yang jual di pasar raya lagi. Memang cari penyakit kan? Sebab tu banyak gula kan. Jadi kita makan yang asli itu. Kemudian wahadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Itu semua Allah sebut. Allah sebut pada ayat 24 sehingga ayat 32 ni sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang dekat dengan kita. Allah suruh perhatikan kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun kelapa sawit, kebun-kebun getah, semuanya membawa manfaat kepada manusia. Kena fikirkan semua bahan yang Allah kurniakan tu. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan, yakni buah-buahan untuk dimakan dengan nikmat oleh manusia, dan rumput yang untuk dimakan oleh haiwan ternak manusia. Semua kita kena tengok. Sekarang ni harga ayam naik, harga lembu pun naik, sebab makanan ternakan pun naik harga, betul tak? Kita tengok masyarakat kita ada yang kreatif, dia kaji rumput apa yang berkhasiat. Ada yang tanam, saya pun tak tahu apa nama rumput tu, lupa dah saya kan. Tanam satu rumput yang memiliki protein yang sangat tinggi untuk haiwan, kemudian mudah hidup, senang dijaga. Sekarang ni rumput pun boleh jadi duit. Siapa sangka dulu rumput boleh jadi duit Saya cuma kenal rumput Israel je. Kalau untuk makanan lembu kambing ni, rumput Israel, nama berumput Israel. Tuan-tuan tahu rumput Israel tu kan? Kalau orang kebun getah cukup geram dengan rumput Israel. Sebab tu orang Melayu namakan dengan rumput Israel, sebab cukup senang naik banyak. Tetapi ia menjadi makanan untuk lembu dan kambing. Sampai orang Melayu gelar rumput Israel. Masa saya duduk kampung dulu, duk menguruhkan getah dan kelapa sawit, ya Allah, rumput Israel ni tuan-tuan, tak sampai seminggu dia boleh tutup satu ladang kan, boleh tutup satu ladang. Tapi kalau orang yang ada lembu, ia sangat baiklah. Tengok, nampak kan, Allah ciptakan rumput-rumput untuk haiwan ternakan. Kemudian kita tengok, kalau orang yang pelihara ayam, di antara makanan ayam tu apa? Lalat askar hitam dia panggil, black soldier, apa benda entah nama tu kan, dia punya lava tu kan, lava lalat askar hitam, saya pun tak ingat tuan-tuan nama dia untuk makanan ayam tu. Dan baru ni masuk dalam surat khabar, tak tahulah kalau jadi negara kita nak tanam jagung ayam tu banyak-banyak kan, jagung ayam tu kan. Sekarang ni orang duk tanam jagung manis ya, sampai ayam pula tak ada makan. Sebab jagung manis tu sayang nak bagi makan pada ayam, dia ada jagung untuk ayam tu kan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sini saya tak tahu ayam berapa. Di sebelah jalan kebun tu yang lepas dah RM9.90.
Saya tak tahulah sini berapa. Di Maidin ada lah ayam tuan-tuan, berapa ringgit baru, RM9 lebih juga. Tapi kecil semua ayamnya tuan. Kan? Memang Datuk Maidin dia dah bagi tahu dia akan import ayam daripada luar kan. Ayam kan, saya ingat seekor seorang lah boleh makan. Kecil ayam dia kan. Nampak? Ayam naik harga, habis semua naik harga. Tak ada benda tak naik harga. Iman je menurun panjang. Kan? Iman je menurun. Lepas tu bila iman tu masyarakat kita sekarang dia suka dengan TikTok kan. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, pasang lampu betul. Jangan masjid setiap alam pula buat lepas ni dah. Kan tengah-tengah kuliah maghrib tutup lampu, dengarkanlah kan. Sampai pasang apa ni lampu pada telefon kan. Berata tuan-tuan. Satu pasar raya boleh buat, satu college boleh buat. Oh subhanallah kan. Orang kalau bab menari ni serah kan. Tok Imam pun terlupa dia Tok Imam bila menari ni. Jadi kena hati-hatilah. Memang kita berada di akhir zaman. Kemudian mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk haiwan-haiwan ternakmu. Ya silakan. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ربي Jangan lupa selesai daripada azan membaca selawat kepada Nabi, kemudian membaca doa selesai daripada azan, dan bacalah apa-apa doa kerana waktu itu adalah waktu mustajab doa. Baik, pada ayat yang ke-32 tadi yang terakhir daripada bab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman mata'al lakum wa li'an'amikum. Semua itu yakni makanan, hujan, tumbuh-tumbuhan, anggur, sayur-sayuran,
buah zaitun, buah kurma, kebun-kebun, buah-buahan, rumput rampai, rumput rampai pula. Rumput rumpai adalah merupakan untuk kesenangan kita di dunia ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dah pernah beli ke latok? Ada orang jual latok tu kan, latok rumpai tu. Latok tu harga RM15 satu bekas yang dia cicah dengan sambal masam tu. Dah beli belum? Kan? Tuan-tuan, masa saya di Sabah dulu, latok tu di pasar, macam saya mengajar di Lahad Datu, di pasar Lahad Datu tu latok RM1, RM2 tuan-tuan, jenuh nak makan. Memang dia kena cicah, dia memang sedap dicicah dengan sambal masam tu. Latok tu kan ada jual kan, RM15 sebekas tu. RM15 tu sekali tuan-tuan bubuh dalam mulut habis kan. Benda tu memang sedap, dia rumpai, dia tak tahan lama. Kalau ikut dengan harga dia tu betul lah RM15. Dia pun tak tahan lama. Kalau kita terdedah dengan udara luar ni, bila dia terdedah, dia akan jadi cair. Memang saya boleh kata hari-hari dulu beli, masa dah kenal kan makan makanan benda tu. Memang hari-hari saya akan singgah di pasar Lahad Datu masa duduk di bandar dah tuan-tuan, untuk makan tu. Masa saya duduk di kampung, dia susah nak dapat benda tu. Di bandar tu dia agak senang sikit dapat latok tu. Memang makanan bila balik sini orang tengok harga RM15 tuan-tuan. Kemudian buah avocado tu tuan-tuan, di Sabah buah avocado RM5 sekilo. Masa saya duduk di Lahad Datu tu, buah avocado tu RM2 sekilo, RM3 sekilo. Di sini RM5 sebiji. Kami kalau masa duduk sana tu, boleh kata selalu saya akan buat jus avocado yang masak tu. Memang sedap lah. Sedap bukan sebab buah avocado tu, sebab susu manis tu. Sebab krema pekat manis tu yang sedapnya kan. Kalau buah tu saja kau blend, tak ada boleh minum juganya kan. Dia rasa lemak-lemak macam tu kan. Ni tengok harga, kita tengok perbandingan harga, nak melihat bagaimana situasi dunia ni, betul tak? Situasi dunia ni, subhanallah. Dan kita sedang menuju kepada akhir zaman. Maka Allah kata semua barang-barang, semua apa yang disebutkan tadi itu adalah untuk kesenanganmu dan untuk haiwan-haiwan ternakmu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua itu dan menundukkannya untukmu. Maksudnya menjadikan semua itu adalah milik kita. Oleh kerana itu hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, membenarkan berita-berita yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kena benarkan, kena terima, kena ambil berat. Jangan buat tak tahu. Allah dah kata akhir zaman akan berlaku begini, akan berlaku begitu. Akhir zaman orang perempuan dah hilang malu. Kita tengok peniaga-peniaga produk kecantikan, kita tengok tunjukkan tubuh badan dia. Bila dia jual kacik Fatimah untuk rapat, dia tunjuk sungguh dia rapatnya kan, dia tunjuk body dia. Orang lelaki pun bila promosi produk, tuan-tuan tengok produk ubat kuat dalam TikTok apa benda semua, yang promosi semua perempuan, lelaki tak promosi. Hilang malu, betul tak? Hilang malu tuan-tuan kan, hilang malu. Besar ni saja dia kata, apa barang besar ni, tuan-tuan. Perempuan kan, padahal kita tahu kok besar ni pun kau boleh ke menahan juga, janganlah melampau sangat. Tapi pasal nak menjual produk, betul tak? Nak menjual produk, dia hilang perasaan malu. Na'udzubillahi min dzalik kan. Tunjukkan tubuh badan dulu gemuk, masa gemuk pakai jilbab, pakai purdah, pakai tutup aurat. Masa kurus, buka sana, buka sini sebab dah kurus, betul tak? Nah, begitulah selalunya, betul tak? Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Memang kita berada di akhir zaman. Tu belum lagi datang Dajjal, baru datang TikTok. Tapi kita kata aplikasi TikTok tu kalau untuk buat ceramah tak ada masalah, buatlah ceramah, betul tak?
Nak cakap macam mana dah memang aplikasi tu macam Facebook lah. Nak tolak Facebook pun tak boleh juga. Kau gunalah Facebook untuk berceramah. Tapi memang banyaklah orang gunakan Facebook ke Instagram ke TikTok ke untuk menyampaikan tohmahan, mihnah, fitnah pun banyak juga. Begitulah. Kita sedang berada pada zaman tersebut. Tuan-tuan, saya mengajar di sekolah, tuan-tuan. Saya mengajar di sekolah. Ni tuan-tuan dengar baik-baik ni. Saya mengajar di sekolah rendah. Saya mengajar tahun 6. Murid perempuan tanya. Dia tanya apa, Ustaz? Apa hukum? Murid perempuan tanya ni. Tuan-tuan dengar baik ni, baik soalan dia tanya ni. Tapi saya kena layan dah soalan ni bila dia tanya. Saya tak boleh diam saja. Sebab saya tak boleh kata apa. Langit terbuka, betul tak? Dia type dalam Google, dia type dalam Yahoo, dia type dalam Opera ke apa benda punya perkhidmatan app tu, dia boleh dapat macam-macam. So dia tanya saya, Ustaz, apa hukumnya membuat pembedahan untuk membesarkan kemaluan bagi lelaki? Tuan-tuan tahu, budak perempuan darjah 6 tanya soalan tu, bukan budak lelaki. Hak kawan-kawan habis ketawa, kau ni soalan macam tu pun nak tanya. Tuan-tuan, budak-budak kan. Tapi kita ni yang gentleman ni layan je lah. Saya kata hukumnya sekiranya boleh mencederakan dan merosakkan, hukumnya haram. Kita pun tahu di sini pun ada nak suntik bagi kecil, bagi besar, semua ada berlaku. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Tak ada cakap apa, langit terbuka. Mungkin bagi setengah pihak dia anggap ini lucah. Tapi bagi kami guru-guru, kami tak boleh menunjukkan perkara itu hanya lucah semata-mata. Tetapi kami kena terangkan secara berhikmah. Yang tanya soalan tu perempuan bang, bukan budak lelaki, budak tahun 6. Mana dia baca tu? Tuan-tuan, na'udzubillahi min dzalik kan. Tapi kita berbaik sangkalah, sebab kadang-kadang budak-budak ni lebih dia advance kan. Yalah, telefon anak murid lebih mahal daripada telefon cikgu. Nak buat macam mana? Jadi itu banyak yang berlaku. Itu belum cerita lagi kes nak bunuh diri, murid tahun 5 perempuan nak bunuh diri. Kita sedang berada di zaman yang sangat mencabar. Nak tahu sebab apa murid perempuan tu nak bunuh diri? Dia nak bunuh diri sebab bapak dia panah baran sangat. Tu saya pesan orang lelaki ni, panah baran, kau janganlah melampau batas sangat. Anak dia terasa nak bunuh diri sebab bapak dia terlalu panas baran. Kita orang lelaki ni kadang-kadang dengan keluarga panah baran, dengan kawan lebih lolek dan tengkuk. Betul tak? Dengan anak macam singa, dengan kawan macam tikus. Dia terbalik pula jadi. Betul tak? Ni murid perempuan ni tuan-tuan, baru darjah 5. Dia bukan baru niat nak bunuh diri, dia dah melakukan perbuatan untuk membunuh diri. Tuan-tuan bayangkan. Jadi kami siasat. Punca utamanya bapak dia terlalu panah baran. Orang panah baran ni, ya Allah. Kau pergilah minum air batu banyak sikit, bagi sejuk sikit ke. Sehingga anak darjah 5 kalau nak bunuh diri, tuan-tuan, sekarang ni dia berada dalam kawalan kami lah, alhamdulillah. Sekarang ni sedang sentiasa di kaunseling, sentiasa diambil tahu. Saya pun sampai terpaksa jadi bapa palsu untuk dia, tuan-tuan. Bayangkan sampai penolong kanan haiwan murid pun terpaksa jadi bapa palsu. Beli hadiah bagi kat dia supaya dia merasa bahawa bukan semua lelaki tu panah barat. Tapi kita bapa terhad lah, tak boleh nak usap-usap dia. Darjah 5 yang cari pasal. Saya memang tak akan bersalam dengan budak tahun 4, 5, 6. Tahun 3 pun tengok keadaan. Tahun 1, 2 pun jarang saya bersalam. Kalau dia orang terhulu baru kita sambut. Tapi selalunya saya tak akan bersalam walaupun daripada budak tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab dia tetap anak orang lain, bukan anak saya. Betul tak? Anak perempuan saya umur 20 pun tuan-tuan, saya tak ada bersalam, cium pipi, cium dahi semua, saya tak ada buat amal macam tu. Tuan-tuan nak buat silakanlah, tidaklah menjadi masalah bagi seorang bapa. Tapi saya tidak mengamalkan yang begitu. Sebab kita tahu situasi sekarang ni dia terlalu berlainan. Betul tak? Betul tak? Dan anak perempuan, orang pertama yang dia akan rasa perasaan cinta adalah pada bapa dia sendiri. Itu kena ambil tahu. Anak perempuan
perasaan cinta dia yang pertama, kalau bapa dia baik, akan hadir untuk bapa dia, dan dia akan cari, dia akan berniat pada diri dia untuk mencari suami yang macam bapa dia. Kalau bapa dia baik lah, kalau bapa dia macam singa, tak adalah dia niat nak cari yang macam tu, dia nak bunuh diri lagi ada. Jadi hati-hati muslimin muslimat rahimahullah. Saya pesan pada tuan-tuan yang datang pada masjid malam ni, kalau ada cucu, perhatikan baik-baik, terutama yang perempuan. Kalau ada anak, perhatikan baik-baik, terutama yang perempuan. Jadilah kawan mereka untuk mereka menceritakan masalah kepada kita. Jangan sampai mereka membelakangkan kita dan mereka mula menceritakan masalah mereka pada kawan-kawan yang tidak betul. Itulah permulaan kepada kerosakan, terutama di akhir zaman ini muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk atas kelemahan hawa nafsu serta tipu daya iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala